yang melayari program kita pada petang ini dari pelbagai tempat. Saya yakin yang melayari dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayari dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang melayari dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang melayari dari selatan, kita doakan keberkatan dan keampunan. InsyaAllah kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada petang ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kira-kiranya pada petang ini, pertemuan kita kali yang ke-19. Pertemuan kali yang ke-19 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab 77 cabang iman, dan pertemuan kita kali yang ke-19 pada petang ini, kita akan membicarakan pada cabang iman yang ke-35. Cabang iman yang ke-35, tajuk yang penting dan mustahak bagi diri kita semua, iaitu salah satu daripada tanda iman yang sempurna adalah menunaikan amanah. Pada petang ni kita bicarakan topik berkaitan dengan menunaikan amanah, tanda kesempurnaan iman. Tak kiralah amanah kita sebagai pekerja ataupun sebagai suami, isteri, anak-anak, sebagai majikan, semuanya ada amanah. Dan semua amanah ini mesti ditunaikan. Salah satu daripada tanda iman yang sihat, yang sempurna, dia menunaikan amanah. Jadi pembicaraan kita pertemuan kali yang ke-19, kita bicarakan topik yang penting, menunaikan amanah. Orang tua kita dulu pernah mengatakan, sesiapa yang tidak amanah, nescaya hidupnya akan punah ranah. Sesiapa yang melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Sesiapa yang meninggalkan amanah, hidupnya tidaklah semenggah. Sesiapa yang mengkhianati amanah, lambat laun ingat dia akan jadi jenazah. Sesiapa yang melalaikan amanah, hidup dan matinya pasti tidak mendapat barakah. Sesiapa yang menolak amanah, bala menimpa hidupnya pastikan punah. Kalau hidup tidak amanah, ke tepi orang akan menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang benci meranalah badan. Banyak lagi kalau kita nak baca tentang hikmah ataupun kata-kata orang tua berkaitan dengan amanah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah memberi satu teka-teki kepada murid-muridnya. Antara teka-teki yang ditanya oleh Imam Al-Ghazali, apakah benda yang paling dekat dengan kita? Benda apa yang paling dekat dengan kita? Maka bagai-bagai jawapan diberikan oleh anak muridnya. Dan jawapan itu tidaklah tepat. Kata Imam Al-Ghazali, benda yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ini yang pertama. Imam Ghazali tanya lagi kepada murid dia, apakah benda yang paling jauh dengan kita? Bagai-bagai jawapan diberikan. Yang paling jauh dengan kita, matahari, bulan, bagai-bagai jawapan diberikan. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh dengan kita adalah masa yang telah berlalu. 1 minit yang telah lepas, kita tidak akan dapat selama-lamanya detik ataupun situasi 1 minit yang telah berlalu tersebut. Maka yang paling jauh dengan kita masa yang telah berlalu. Apakah yang paling besar? Tanya Imam Ghazali kepada murid dia. Bagai-bagai jawapan diberikan. Yang paling besar itu gunung lah, bukit lah, bagai-bagai. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, yang paling besar itu adalah nafsu. Nafsu tidak pernah puas. Nafsu tidak pernah cukup. Jadi bagaimana mendidik nafsu? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat-lihatlah orang yang berada di bawah kita. Jangan pandang orang yang di atas. Nafsu tidak akan pernah memuas. Maka
satu soalan ataupun teka-teki yang saya nak kaitkan oleh Imam Ghazali kepada muridnya. Imam Ghazali tanya, apakah benda yang paling berat? Apa yang paling berat? Ada yang kata yang paling berat itu gajah. Ada yang kata yang paling berat itu bukit. Bagai-bagai jawapan. Tetapi kata Imam Ghazali, yang paling berat itu adalah menunaikan amanah. Dan memang betul, menunaikan amanah ini satu perkara yang paling berat. Kalau kita dalam situasi pekerja ataupun majikan ataupun pemimpin ataupun berada dalam rumah tangga, kita akui yang paling berat itu menjaga dan menunaikan amanah dan menunaikannya dengan adil. Maka kata Imam Ghazali, apa benda yang paling berat? Yang paling berat itu adalah menunaikan amanah. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, perkataan amanah, dia berasal daripada perkataan ataupun huruf alif, mim, nun. Alif, mim, nun. Amanah. Dan perkataan alif, mim, nun inilah yang membentuk perkataan iman. Iman juga alif, mim, nun. Nak dikaitkan di sini, iman, tanda yang sempurna bagi iman apabila kita menunaikan amanah. Bayangkan kalau kita tak menunaikan amanah, habis, hancur lebur orang yang berada di bawah kita. Jadi, perbicaraan kita pada petang ini, topik yang mustahak, menunaikan amanah, tanda kesempurnaan iman. Ini mukaddimah saya ceritakan dalam bab amanah itu tadi. Kalau kita tengok di dalam kitab kita, muka surat 64 dan 65 dalam kitab kita ni, ada dua dalil Al-Quran dan dua dalil daripada hadis yang dibawakan oleh pengarang dalam bab amanah. InsyaAllah kita akan baca kedua-duanya dan kita akan lihat huraiannya insyaAllah. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya. Allah Ta'ala sebut, amanah perlu diserahkan kepada ahlinya. Ahlinya di sini merujuk kepada dua. Yang pertama, orang yang jujur. Yang kedua, orang yang ada kemahiran. Orang yang jujur dan orang yang ada kemahiran. Dalam bahasa modennya, diserahkan amanah kepada ahlinya merujuk kepada yang pertama, orang yang ada integriti. Orang yang ada integriti. Dia orang yang berintegriti dan dilihat seorang yang berintegriti. Dan yang kedua, siapa yang kita nak berikan amanah ini, mestilah orang yang ada kompeten. Ini bahasa kerja. Orang yang ada integriti, yang kedua, orang yang kompeten. Kita boleh catat di dalam nota kita, siapakah ahlinya yang dimaksudkan dalam Al-Quran tadi, amanah diserahkan kepada ahlinya. Ahlinya di sini ada dua. Yang pertama, orang yang ada kemahiran. Yang kedua, orang yang jujur di dalam menunaikan amanah. Kalau salah satunya tak ada, akan jadi rosak. Contoh. Kalaulah kita nak lantik orang tu jadi pengerusi masjid. Yang pertama, dia ni dalam bab jujur, amanah, bagus. Tetapi dalam bab kompeten, nak buat kerja tak pandai, maka orang ni tak boleh kita angkat. Ataupun kita nak lantik dia bendahari apa-apa persatuan lah, bendahari masjid ke, bendahari grup ke. Dia ni dalam bab jaga duit jujur, tetapi dalam bab kompeten ataupun dalam bab kemahiran dia tak pandai. Nak urus duit tak pandai, nak bank in duit tak pandai.
nak transfer duit tak pandai, nak buat akaun tak pandai, maka orang ni tidak disebut sebagai ahlinya. Kalau kereta rosak, jangan dipanggil ustaz untuk repair kereta sebab ustaz bukan ahlinya. Kena panggil mekanik sebab mekanik itu dia ada kemahiran dia. Kalau panggil ustaz, ustaz baca Yasin je lah pada kereta rosak tu. Ini nak menunjukkan orang yang ahlinya untuk diserahkan amanah tidak semata-mata jujur. Mestilah dia ada kemahiran. Orang yang ada kemahiran saja tetapi dia tidak jujur pun kita tak boleh angkat. Dia dalam bab buat akaun hebat. Dalam bab pengurusan kewangan hebat. Tetapi dia tidak ada kejujuran dan tidak amanah. Dia salah guna kuasa, dia songlak duit dan sebagainya. Tidak boleh diangkat menjadi ketua. Jadi maksud menyerahkan amanah kepada ahlinya mesti ada dua syarat. Syarat yang pertama jujur, syarat yang kedua ada kemahiran. Ataupun bahasa modennya kita katakan orang ni ada integriti dan orang ni kompeten untuk melaksanakan sesuatu urusan. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, ini poin yang cantik untuk kita tulis dalam kitab kita. Dalam Islam, amanah ni dia ada 6 kategori. Ada 6 kategori amanah. Kalau kita nak catat poin ni sangat baik. 6 kategori amanah dalam Islam ataupun amanah dalam Islam ni terbahagi kepada 6 kategori, 6 ciri. Amanah yang pertama dalam Islam, amanah kita kepada Allah dan Rasul. Amanah kita kepada Allah dan Rasul. Apakah yang dimaksudkan amanah kita kepada Allah dan Rasul? Dengan maksud kita taat bagai-bagai segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Ini amanah kita dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan Allah ni ada amanah. Kita dengan Rasulullah ni ada amanah. Apa dia amanah kita dengan Allah dan Rasul? Iaitu taat kepada segala perintahnya dan segala larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah awak kepada Allah dan taatlah awak kepada Rasul. Ini amanah yang pertama dalam Islam. Ada 6 semuanya kategori amanah dalam Islam. Kategori yang kedua amanah dalam Islam, amanah dalam kita memimpin ataupun amanah kepimpinan. Ini kategori amanah yang kedua. Setiap kita ni adalah pemimpin. Dan bila kita sebut diri kita ni adalah pemimpin, maka pasti adanya amanah. Amanah dalam kepimpinan ni macam mana? Kalau kita sebagai suami, ada hak isteri ataupun anak-anak yang perlu kita tunaikan. Jangan pula dia suami, maka dia kerja je sepanjang masa. Isterinya di rumah, anaknya di rumah, diabaikan. Kerja tu bagus, mencari nafkah tu bagus. Tetapi ada hak yang isteri perlu dapat. Ada hak yang anak perlu dapat. Dia kata, saya kan cari duit. Ya betul, awak cari duit. Itu amanah awak. Tetapi jangan lupa, awak sebagai suami ada amanah kepada anak dan isteri. Sebab ada tuan-tuan, puan-puan, kita jumpa kawan-kawan kita dalam bab bekerja ni bagus, mantap, workaholic, rajin bekerja. Tetapi sampai kadang-kadang pengabaian terhadap rumah tangga. Emosi isteri tidak dijaga. Waktu yang sepatutnya diluangkan masa dengan anak-anak tak dijaga. Ini salah. Sebab ada amanah dalam Islam dinamakan amanah kepimpinan. Maka suami dia ada amanah yang perlu dia tunaikan, memberi kasih sayang pada anak isteri, menjaga emosi anak isteri dan sebagainya. Ini amanah yang kedua. Ataupun kita sebagai isteri, ada amanah yang perlu kita tunaikan kepada suami kita ataupun ibu kepada anak-anaknya. Ataupun amanah kepimpinan juga dalam bab pekerjaan. Kita sebagai majikan ada amanah.
Kita sebagai pekerja pun ada amanah. Ini kategori yang kedua, amanah dalam Islam. Semuanya ada 6. Kalau tuan-tuan, puan-puan nak catat poin ni, sangat cantik. 6 kategori amanah dalam Islam. Amanah yang pertama, saya dah sebut tadi, ini sebagai repetition, amanah kita dengan Allah. Amanah yang kedua, amanah dalam kepimpinan. Kita memimpin keluarga kita ataupun diri kita sendiri. Amanah yang ketiga, amanah dalam memberikan amanah kepada yang layak dan berhak. Amanah dalam kita nak melantik orang lain agar melaksanakan tanggungjawab. Ataupun dalam konteks kita sekarang ni, nak PRU kan, pilihan raya contohnya kan. Jadi kita ada amanah untuk melantik orang yang kita yakin dia ni mampu untuk menunaikan amanah menjaga rakyat. Itu amanah kita. Sebab kita ada hak untuk mengundi dan sebagainya. Maka ketika kita mengundi itu, kita sedang menunaikan amanah. Maka kategori yang ketiga amanah ni, amanah di dalam melantik orang lain dalam diberikan amanah tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, amanah yang keempat, amanah dalam mesyuarat. Amanah dalam perbincangan. Ataupun amanah di dalam kita berbincang sesuatu perkara. Kerana ada situasi-situasi tertentu, apa yang dibincangkan di dalam mesyuarat ini bocor sampai kepada pihak luar. Sebab apa? Adalah ahli mesyuarat yang tidak amanah, dia ceritakan pada orang lain isi kandungan mesyuarat yang sepatutnya sulit dan rahsia, tapi diceritakan pada orang. Ini tak boleh. Ataupun ambil gambar minit mesyuarat, sebarkan kepada orang. Ataupun dia hanya nak kongsikan pada orang terdekat, tapi orang terdekat forward pada grup yang lain. Maka dalam Islam, ada perkara-perkara tertentu, amanah dalam mesyuarat yang kita kena jaga sungguh-sungguh. Hanya ahli mesyuarat sahaja yang boleh mengetahuinya. Tak boleh dibawa kepada pihak lain. Sebab itu dalam ketenteraan, ada beberapa isu yang melibatkan keselamatan negara, tidak ada sesiapa dibenarkan untuk menyalin ataupun membawa telefon. Eyes only, mata je boleh tengok apa yang dibincangkan tu. Tak boleh. Tak boleh dibawa keluar apa yang dibincangkan. Lebih-lebih lagi dalam bab kerahsiaan ketenteraan ataupun keselamatan negara. Tak boleh. Nak bawa telefon tak boleh, nak bawa pen tak boleh. Semua tak boleh. Eyes only, hanya mata je boleh melihat apa yang dipancarkan dalam skrin. Supaya apa? Amanah dalam mesyuarat tu dijaga. Ini kategori yang keempat amanah. Yang kelima, kategori amanah dalam Islam, amanah terhadap ilmu. Amanah terhadap ilmu. Ini juga amanah. Sama ada ustaz yang menyampaikan ilmu, dia sedang membawa amanah. Ataupun kita yang menuntut ilmu, kita sedang melaksanakan amanah. Kita di dalam menyampaikan ilmu ataupun mana-mana asatizah, mana-mana ustaz, ustazah, dia ada amanah. Pastikan ilmu yang disampaikan itu ilmu yang betul menurut syariat. Jangan dibaca hadis-hadis yang palsu. Jangan bercakap apa yang kita tidak tahu. Sebab ilmu yang disampaikan itu merupakan satu amanah. Tuan-tuan, puan-puan, kalau sekiranya kita sebagai penuntut ilmu, kita juga ada amanah. Amanah apa dia? Setelah kita belajar dan sebagainya, kita amalkan dan kita sebarkan pula kepada orang lain. Ini juga kategori amanah dalam Islam, iaitu amanah terhadap ilmu. Yang kelima. Yang keenam, amanah yang keenam adalah amanah terhadap badan kita. Amanah terhadap tubuh badan kita. Ini amanah ni Allah Ta'ala bagi ni. Tubuh badan kita yang Allah Ta'ala bagi elok, bagi pinjam elok kepada kita, maka amanah tubuh badan ni kita kena jaga.
Nak makan silakan, tapi jangan sampai makan tu boleh memudaratkan kepada diri kita. Tidak amanah namanya. Sihat elok Allah Ta'ala bagi. Tapi kerana makan berlebihan, datang pelbagai penyakit. Walaupun penyakit itu ujian, tapi kadang-kadang ia boleh datang kerana kita tidak jaga pemakanan tersebut. Sedangkan tubuh badan ini merupakan satu amanah. Sebab itu kalau boleh kita cadangkan, masjid-masjid ni sebagai one stop center, satu tempat persinggahan. Kalau boleh ada juga tempat macam exercise, treadmill ataupun gym, mini gym dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita nak jaga kesihatan kita. Biar jemaah ni keluar peluh. Kadang-kadang ustaz dijamu makan sampai obesiti dan sebagainya, menyebabkan kadang-kadang tak terjaga amanah terhadap tubuh badan. Kerana tubuh badan itu merupakan satu amanah. Lebih-lebih lagi sekarang ni musim maulud kan. Kalau musim maulud, dia kena ada 3. Yang pertama marhaban, yang kedua syarahan, yang ketiga makan. Makan ni kalau pergilah majlis maulud mana-mana surau masjid, makan ni kena ada. Sebab maulud tu dia dekat dengan mulut kataan dia. Jadi kena ada lah makan tu. Syarahan, marhaban, makan tu ada. Jadi dalam bab makan tu kena jaga-jaga sebab di sana adanya amanah yang perlu ditunaikan. Ini saya ambil kesempatan untuk ingatkan diri sendiri dan kita semua, watawasau bis sabri watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Berpesan-pesan kepada kesabaran dan berpesan-pesan kepada kebenaran, insya-Allah. Dapat tak tuan-tuan, puan-puan, 6 kategori amanah dalam Islam. Straightforward saya bagi kerana waktu kita terbatas. Kalau ada siapa yang tulis di ruangan komen, boleh kita catatkan sebagai rujukan kepada kita bersama. Lebih kurang 64 orang yang menyertai program kita pada petang ni. Ada siapa-siapa yang dapat tak? 6 kategori amanah dalam Islam. Saya ulang secara ringkas sekali lagi. 6 kategori amanah dalam Islam tadi. Yang pertama, amanah kita kepada Allah dan Rasul. Ini yang pertama. Huraiannya kita dah sebut dah tadi. Yang kedua, amanah dalam kepimpinan. Pimpinan ni jangan kita lihat yang berhormat, Perdana Menteri, Menteri Besar. Bukan. Setiap kita adalah pemimpin. Jadi kepimpinan itu ada amanahnya dan wajib kita tunaikan amanah tersebut. Yang ketiga, amanah di dalam kita memberikan ataupun melantik orang yang berhak untuk melaksanakan amanah. Ini yang ketiga. Yang keempat, amanah dalam mesyuarat. Yang kelima, amanah terhadap ilmu. Dan yang keenam, amanah terhadap tubuh badan. Dapat puan-puan, tuan-tuan semua? Kalau boleh, kalau jelas, kita bagi respon sikit sebelum kita lanjutkan kepada ayat yang seterusnya, insya-Allah. Okey, jelas Ustaz tadi? Dapat Ustaz. Dapat 6, insya-Allah. 6 kategori amanah dalam Islam. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Tadi kita huraikan ayat yang pertama tu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu semua menyerahkan segala amanah kepada ahlinya. Ahlinya siapa dia? 2 tadi kita huraikan, orang yang jujur dan orang yang ada kebolehan. Dan kita jelaskan 6 kategori amanah. Kita lanjutkan firman yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyu'addil ladzi tumina amanatah. Maka hendaklah orang yang dipercayai itu menyempurnakan amanahnya, dalam kurungan kita garis bawahkan perkataan hutangnya. Maknanya siapa-siapa yang diberi amanah, hendaklah dia menyempurnakan amanahnya, dalam kurungan disebut sebagai hutang. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, amanah ni ditafsirkan ia sebagai hutang.
Dengan maksud, sebagaimana hutang yang wajib dibayar, begitulah amanah wajib ditunaikan. Sebagaimana hutang walau tidak dituntut mesti dilangsaikan, begitulah amanah mesti dilaksanakan. Sekiranya hutang di dunia tidak dibayar, orang berhak menuntut di hari akhirat. Sebegitu jugalah amanah kalau tidak dilaksanakan di dunia, maka orang berhak untuk menuntut amanah tersebut di hari akhirat. Dah tu macam mana nak bayar di hari akhirat, Ustaz? Nak bayar dengan wang ringgit? Tidak. Bayar dengan dolar? Tidak. Bayar dengan Saudi Rial? Tidak. Tetapi pembayaran oleh kerana tidak menunaikan amanah di dunia, di hari akhirat dibayar dengan pahalanya, dan sekiranya pahala sudah habis, dia terpaksa memikul dosa orang lain yang dia tidak menjalankan amanah tadi. Subhanallah. Sebab amanah itu ditafsirkan sebagai hutang. Amanah itu ditafsirkan sebagai hutang. Sebab itu, kalau kita tengok je ayat tadi, amanah ditafsirkan sebagai hutang menyebabkan kadang-kadang kita rasa takut. Kalau terlalu kita ni nak memikul amanah, kita takut. Bukan tak boleh kita nak minta sesuatu jawatan, nak memohon sesuatu pekerjaan ataupun amanah, tapi pastikan seboleh mungkin kita melaksanakan amanah mengikut kemampuan kita. Apa sebab? Kalaulah dia memimpin hanya satu kampung sahaja. Hanya satu kampung je. Dia ni ketua kampung sebagai contoh. Tetapi amanah sebagai ketua kampung dia tidak laksanakan, maka satu kampung itulah berhak menuntutnya di padang mahsyar. Kalaulah dia memimpin satu negeri, dia tidak tunaikan amanah mengikut kemampuannya, sebolehnya, maka satu negeri itulah, rakyat satu negeri itulah yang akan menuntut pahala darinya di hari akhirat kelak. Kalau dia memimpin satu negara, tetapi dia cuai, dia tidak tunaikan amanah, maka satu rakyat senegara itulah yang berhak menuntutnya di padang mahsyar kelak. Habis licin reling pahalanya, di hari akhirat kelak dia akan menjadi manusia yang muflis. Kerana apa? Kerana amanah ditafsirkan sebagai hutang. Sebagaimana hutang wajib dibayar walau tidak dituntut, begitulah amanah wajib ditunaikan. Kalau tidak menunaikan amanah, maka di hari akhirat ramailah yang akan menuntutnya di padang mahsyar pula. Ada 4 pantun yang boleh kita jadikan pengajaran kepada kita. Pantun ni sebagai kita katakan apa dia ni, penyeri telinga kita pada petang ni berkaitan dengan amanah. Kita dengar baik-baik pantun ni. Cik Abang daftar sukan memanah, setelah berlawan ternyatalah kalah. Jika mendapat sebuah amanah, lekas lakukan, jangan berhelah. Naik motor ke kota Madinah untuk membeli sebidang tanah. Bila ingkar jalankan amanah, kepercayaan diri akan punah ranah. Ke pasar Siti Khadijah membeli kanji, panjak pokok untuk buat kayu sugi. Orang amanah sifatnya tidak ingkar dan mungkir janji. Selalu memberi, itulah sifat yang terpuji.
Tanam padi di atas tanah, buah kelapa di belah parang. Jadilah kita peribadi orang yang beramanah agar dipercayai oleh semua orang. Ada jamaah nak jawab pantun saya tak pada petang? Kalau nak jawab pantun, boleh tulis di ruangan komen. Temanya berkaitan dengan amanah dan kejujuran. Sempat lagi karang pantun ni. Ada masa lebih kurang 25 minit lagi insya-Allah. Itu beberapa cuplikan pantun sebagai halwa telinga kita dalam kita membicarakan bab amanah. Kalaulah guru itu guru yang amanah, maka dia tidak akan mengajarkan perkara yang tidak senonoh. Kalaulah pemimpin itu pemimpin yang amanah, nescaya masyarakatnya akan hidup aman damai. Kalaulah suami-suami yang amanah, nescaya dia tidak akan curang walaupun di belakang isterinya. Kalaulah peniaga-peniaga yang amanah, nescaya dia tidak akan curang dalam timbangannya. Ada jamaah tanya dalam satu soalan di ruangan komen saya lihat. Tak boleh minta maaf ke sebab tak sempurnakan amanah? Dia boleh minta maaf. Itu hak dia. Tetapi hak orang lain untuk memaafkan ataupun tidak. Memohon kemaafan itu haknya. Menerima kemaafan itu bukan haknya tetapi hak orang lain. Itu kita bimbang. Kalau dia memimpin satu negeri, satu Malaysia, boleh jadi dia memohon maaf. Boleh jadi ada yang maafkan, ada yang tidak memaafkan. Yang tidak memaafkan itulah kemungkinan yang akan menuntut darinya di padang mahsyar kelak. Na'udzubillah min zalik, menjadi peringatan kepada diri kita agar sentiasa tunaikan amanah. Dah, itu dua dalil daripada Al-Quran kita huraikan. Setakat ni jelas, dua dalil yang pertama dari Al-Quran. Jelas ke tuan-tuan, puan-puan, para pelayar sekalian, dalam kita bicarakan cabang iman yang ke-35, menunaikan amanah. Ada dua dalil yang kita sampaikan dari Al-Quranul Karim dalam kitab kita. Kalau jelas, kita akan tengok kepada dua dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan bab amanah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abdil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Maksudnya, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud. Ada dua yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bagi amanah kepada kita, laksanakan semampu mungkin. Kalau kita sebagai pekerja, sebagai contoh, buatlah pembaharuan-pembaharuan yang memberi manfaat kepada orang yang gunakan perkhidmatan kita. Contoh kita pengerusi masjid, ataupun biro muslimat masjid, ataupun kita pemimpin NGO, ataupun kita pemimpin grup contohnya kan. Ramai orang yang berada di bawah kita. Buat sehabis baik, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya, nama lagi manusia, akan ada ruang-ruang kita katakan kelemahan itu tadi, nama lagi manusia. Tetapi yang paling penting, sedaya usaha kita, kita cuba memberikan yang terbaik terhadap orang yang memberikan amanah. Sebab pesan baginda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepada engkau. Kritikan memang sentiasa ada, ini kita tak dapat lari. Sebab yang memimpin itu adalah manusia.
Sebab itu kita katakan tanah Pahang, tanah purba, kaya dengan aneka sejarah. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah menyerah kalah. Sebab bila kita tunaikan amanah, bila kita buat kerja, pastinya orang akan komplain, orang akan kritik, akan ada kelemahan, akan nampak kekurangan dan sebagainya. Tapi kita akan perbaiki dari semasa ke semasa. Yang penting, sentiasa vibrate, sentiasa buat perubahan. Itu dalam konteks bekerja lah. Sebab Rasulullah ajarkan tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu. Dan wala takhun man khanak. Dan janganlah kamu khianati orang yang mengkhianati engkau. Rasulullah sebut, kalau ada orang yang mengkhianati engkau, jangan kamu buat perkara yang sama kepadanya. Paling kurang kata Nabi SAW, kita ada senjata. Ad-du'a silahul mu'min. Kita ada doa. Doa apa dia? Doa kepada orang yang buat zalim pada kita. Menindas kita. Khianat pada kita. Kita doalah kepada Allah. Wahai Allah, bukalah hidayah kepadanya. Tetapi kalau kezalimannya sangat dahsyat, kita boleh doa, ya Allah, aku serahkan orang ni kepada engkau untuk dia ambil tindakan dan sebagainya. Itu boleh. Tapi dalam konteks kitanya, boleh tak kita menzalimi dia balik ataupun kita khianati dia balik? Rasulullah mengajarkan, jangan khianati orang yang mengkhianati kita. Sebaliknya, kalau orang khianat pada kita, kita jangan lagi buka ruang kepadanya untuk dia berkhianat kepada kita berkali-kali. Dan kita ada satu senjata itu adalah doa kita. Ini dalil yang pertama daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua. Hadis riwayatnya juga dalam As-Sahihain. Riwayat daripada siapa ni? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Kita baca hadis dia, maksudnya. Sesiapa yang mempunyai 3 perkara pada dirinya. Kalau boleh kita garis bawahkan perkataan 3 perkara pada dirinya. Ada 3 perkara ni, ada 3 cirinya pada diri dia. 3 ciri pada dirinya. Maka dialah orang yang munafik. Munafik di sini, jangan kita salah faham. Munafik dia keluar daripada Islam ataupun dia kafir. Tak boleh kita hukumkan demikian dengan perbuatan 3 perkara ni. Tak boleh. Sebab munafik dia terbahagi kepada 2. Ada munafik dari sudut akidah, ada munafik dari sudut perbuatan. Munafik dari sudut akidah ni, dia berpura-pura Islam sedangkan dia kufur pada Allah. Berpura-pura dia menyembah Allah sedangkan dia tidak beriman pun pada Allah. Itu munafik dari sudut akidah. Ada satu lagi munafik, munafik dari sudut perbuatan. Munafik dari sudut perbuatan ni, inilah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Kita tak nak kita akan jadi orang yang ekstrim. Kita labelkan seseorang tu munafik seolah-olah dia ni munafik dari sudut akidah dia. Sesiapa yang mempunyai 3 perkara pada dirinya, maka dia adalah munafik walaupun dia berpuasa. Ataupun dia mendirikan salat. Ataupun dia mengaku sebagai Muslim. Kita tengok dia ni puasanya rajin. Ataupun salatnya bagus. Dan dia dakwa, oh akulah orang Islam, akulah orang ni, akulah Muslim, bagai-bagai. Bagai-bagai dakwaan dia buat. Tapi kalau kita lihat dari sudut percakapannya, apabila bercakap, dia berdusta. Dia buka mulut je orang tahu, oh ini penipu punya orang ni. Ini tak logik apa yang dia cakap. Ini pembohong ni.
maka itu tanda dia munafik dari sudut perbuatan. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia mungkiri. Dia janji tu, janji ni, bagai-bagai, dia mungkiri janjinya. Dan yang ketiga, apabila dia diberi amanah, dia khianati amanah yang diberikan. Siapa ada 3 ciri ini, maka dia dikategorikan munafik dari sudut amalan ataupun perbuatannya. Boleh tak kita nak hukumkan dia ni keluar dari Islam? Tidak boleh. Kerana dia bukanlah munafik dari sudut akidah, tetapi munafik dari sudut perbuatan. Jadi, apa yang kita bincangkan pada petang ini, topik yang mustahak, kita doakan diri kita dan zuriat keturunan kita termasuk dalam kalangan orang yang menunaikan amanah. Untuk menjadi perfect, kita tahu kita tidak mampu. Kita tahu kita tak mampu, perfect dan sebagainya. Tetapi seboleh mungkin kita melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita, insya-Allah. Dan kita yakin bila kita telah buat yang terbaik, mulut orang komplain ke apa sekalipun, kita tetap lakukan. Ingat, kalau kita bermula kerana Allah, kita bermula kerana Allah, jangan kita berhenti kerana manusia. Ingat yang ni satu benda. Bila kita tunaikan amanah sebaik mungkin, ada orang tak setuju, ada orang lihat kelemahan, ada nampak kekurangan dan sebagainya, kita tetap buat juga. Sebab kita bermula kerana Allah, jangan berhenti kerana mulut-mulut manusia. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, lebih kurang 45 minit yang kita bincangkan satu topik daripada cabang iman yang ke-35, topik yang besar dalam kehidupan kita, kita membicarakan satu perkara yang paling berat, iaitu menunaikan amanah. Wallahu a'lam. Cabang iman yang ke-36 kita tak sempat sentuh pada petang ni kerana perbincangannya panjang. InsyaAllah kalau tidak ada aral, kita akan sentuh pada minggu depan. Kita akan bicarakan pada cabang iman yang ke-36, iaitu mengharamkan pembunuhan jiwa ke atas seseorang, insya-Allah. Wallahu alam, saya serahkan majlis kepada puan moderator. Silakan. Jika ada soalan dari jemaah, boleh kumpulkan kepada Ustaz, silakan. Yang saya tengok soalannya tak ada, pantun tu ada. Tengok sikit pantun daripada Ummi Syah. Pergi ke pasar dengan Makcik Senah. Pergi bersama-sama juga dengan Encik Dolah. Seronok bila mendapat amanah. Jalankan kerana Allah. Ini betul. Tepat ni. Dari sudut rimah pun betul. Yang kedua, pantun daripada Akak Nursiah. Dari Taiping ke Pekang Segari. Singgah sekejap di pejabat tanah. Kuliah Ustaz Halim banyak dipelajari. Moga grup Spark semuanya amanah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Ada 2 pantun. Moderator ada pantun tak? Moderator tak ada pantun, tak letih. Wallahu alam, kalau tak ada soalan, insya-Allah. Rasanya semua dah jelas ya Ustaz. Okey, insya-Allah. Okey, saya rasa tak ada soalan pada jemaah ya. Nampaknya kita dah boleh tutup, tamatkan kelas tangguhkan kuliah kita. Dan insya-Allah terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim atas perkongsian yang cukup jelas dan menarik, iaitu menunaikan amanah, iaitu perkara yang wajib kita laksanakan walaupun ini berat. Dan kupasan melalui kitab 77 cabang iman itu tadi. Dan jika ada salah bicara pada saya, mohon maaf. Sebab yang sepenuhnya itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ini. Dan kita akan jumpa lagi pada pukul 5.30 petang nanti. Dan bagi menangguhkan majlis ini Ustaz, mohon tutup bila tasbih kafarah dan silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Puan Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Puan Zainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Zainul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.